Alright, bersama saya ini ada seutas rotan. Yang mana rotan ini dia punya saiz dia lebih kurang besar batang rokok ataupun kecil sikit. Panjang rotan ini lebih kurang 1 depa lebih. Alright, rotan merupakan sumber tali yang boleh diperolehi di dalam hutan, sama ada untuk kegunaan semasa di dalam itiar hidup ataupun untuk kegunaan aktiviti bushcraft ataupun aktiviti di dalam semak. Alright, rotan ini boleh dibelah ataupun boleh dijadikan lebih kecil untuk mendapatkan tali yang lebih kecil. Alright, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana cara saya membelah rotan ini kepada 2 bahagian dan seterusnya kepada 4 bahagian. Alright, saya akan belah rotan saya ini menggunakan sejenis pisau yang dipanggil pisau raut. Alright, yang mana pisau raut merupakan alat memotong tamahan yang agak penting juga di dalam aktiviti hutan ataupun aktiviti bushcraft ataupun aktiviti di dalam semak. Okey, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana teknik saya membelah rotan saiz ini dan menggunakan saya punya pisau raut ini. Alright, saksikan. Okey, yang pertama sekali saya akan belah di tengah-tengah rotan ini menggunakan pisau raut saya. Okey, saya telah belah di tengah-tengah. Lepas itu saya akan sebelah sini saya akan kepit dengan kaki saya, di celah kaki saya, dan mula membelah rotan ini. Okey, berhati-hati semasa membelah rotan kerana side tepi rotan ini kadang-kadang tajam. Dalam masa yang sama juga elakkan rotan kita terputus. Kontrol pisau kita dengan elok supaya rotan kita sentiasa di tengah-tengah, maintain di tengah-tengah. Alright, rotan kita telah dibelah 2 seperti ini. Alright, dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita memerlukan tali yang lebih kecil. Oleh itu, jika kita memerlukan tali yang lebih kecil, maka rotan ini kita perlu belah lagi, jadikan dia 4 bahagian, yang mana sebelah sini 2 dan di sebelah sini 2. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara saya membelah rotan ini jadi 4. Pertama sekali saya akan bersihkan di tengah ini terlebih dahulu menggunakan pisau saya. Bersihkan buluh yang boleh mengganggu saya nanti. Alright, tadi saya akan belah rotan ini jadi 2 bahagian lagi. Sama juga ambil di bahagian tengah-tengah. Tentukan di tengah-tengah. Okey.
jepit dengan kaki dan mula tarik rotan. Kalau tadi kita boleh belah lebih laju sebab belah dua. Untuk belahan yang lebih kecil ini mungkin lebih perlahan, lebih berhati-hati untuk kontrol kita punya pisau supaya rotan kita tidak terputus, supaya rotan kita terbelah dengan elok. Berhati-hati juga, takut tangan kita luka masa membelah rotan. Okey, rotan telah dibelah jadi dua lagi yang kecil. Alright. Dalam masa yang sama juga, untuk mendapatkan rotan yang lebih tahan lama ataupun untuk kegunaan yang terpaksa memerlukan kita menipiskan rotan ini, maka kita akan perlu nipiskan rotan ini lagi. Okey, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana cara saya menipiskan rotan ini lagi. Baik, kita pilih yang ini. Saya akan nipiskan rotan ini menggunakan pisau. Saya akan buang di bahagian puluh yang bahagian tengah-tengah, yang mana bahagian luar ini kita guna, dan di bahagian dalam puluh ni kita akan buang. Okay, kalau tuan-tuan perhatikan, saya punya pisau ini dalam kedudukan stetik. Yang bergerak adalah saya punya rotan yang ditarik oleh tangan di sebelah kiri. Kekal berhati-hati kerana rotan sangat tajam. Raut senipis yang kita kehendaki mengikut keperluan. Untuk membuat simpai, itu sejenis alat yang digunakan untuk membuat sarung parang. Ia memerlukan rotan yang agak halus. Okey. Saya akan raut rotan ni senipis yang saya kena kehendaki. Okey. Saya rasa rotan ini dia punya tahap kenipisan dia mencukupi. Right, saya akan cuba buat simpai menggunakan menggunakan rotan ni. Okey.
simpai yang simple daripada saya. Akan cuba buat simpai 5 lembar. Itu dia simpai 3 lembar. Boleh dijadikan 4. Saya akan buat 4. Saya akan cuba buat 4. Pusing. Okey, itu dia simpai 4 lembar. Dan kita akan jadikan dia 5 lembar. Okey, itu dia 4 lembar. Simpai ni boleh sehingga 5, 6 dan 7 lembar. Okey, selain daripada digunakan untuk membuat simpai, rotan ini juga boleh digunakan untuk membuat ikatan. Right, ikatan kayu yang terasing. Saya akan cuba ikat kayu ini menggunakan rotan, iaitu menggunakan ikatan dipanggil wrapping knot. Alright.
tengah-tengah. Pusingkan. Masukkan dalam. Sekali lagi. Tarik ujung ini. Oke teman-teman, itu dia ikatan wrapping knot menggunakan tali rotan yang dibelah dan diraut nipis nih. Alright, itu dia sedikit kongsian daripada saya berkaitan dengan rotan. Punya rotan boleh digunakan simpai, alright, ataupun wrapping knot, ikatan kayu kita yang tadi itu kayu, dan saya punya pisau raut. Oke, itu dia sedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan rotan, tali, itia hidup dan bushcraft ataupun aktiviti di dalam semak. Oke, tuan-tuan, terima kasih kerana terus menonton video saya ini.